Tuan-tuan dan mulia Allah sekalian, kitab yang berada di tangan kita pada masa ini, walaupun dikarang oleh seorang ulama mazhab Hambali, tetapi kitab ini menjadi rujukan merentas mazhab kerana keunikan bahasan kajian beliau, iaitulah beliau telah pun berjaya membuktikan setiap waktu, detik, saat dalam hidup kita ni punya barakahnya yang tersendiri. Itu sebab datuk nenek moyang kita yang baik-baik itu, kalau dia marah kepada anak cucunya sekalipun, dia tidak akan katakan melainkan yang baik-baik. Iaitulah dia berkata sebagai contohnya, bertuahnya engkau Fatimah, kan nenek dah cakap suruh angkat baju, kenapa engkau tak angkat? Hujan dah turun basah baju nenek ni. Betul tak dia kata apa? Kenapa dia suruh bertuah? Kerana dalam hadis mengajar kita, kita tak tahu bila pintu kemustajaban doa itu berlaku. Sebagaimana seorang saudagar yang punya duit banyak, dia selalu buat lelong dekat kedai dia. Ya, dia saudagar banyak duit. Beli mana tudung ni kak? Kak syarikat sekian-sekian. Sama, beli kat mana? Tudung sekian juga. Berapa ringgit kak? RM40, cantik macam ni. Semua kita pergi ke kedai itu untuk mendapat ihsan beli tudung yang cantik itu pada harga yang murah seperti itu. Betul tak? Panjang pula promosinya. Ini kan pula Allah yang memiliki segala-galanya, tentulah lebih pemurah daripada saudagar ni. Jadi setiap waktu itu sebenarnya kita kena rebut. Setiap hari ada waktu mustajab doa. Faham? Jadi datuk nenek moyang yang baik-baik itu, dia takut kalau kata-katanya itu menjadi doa keburukan kepada si anak cucu, maka dia sentiasa sebut yang baik-baik. Faham? Itu sebab dia kata bertuah. Ada seorang ulama bercerita di Yaman, ada seorang lelaki yang marah sangat pada anak lelakinya yang degil itu, tak dengar kata, tak semayang, buat benda jahat. Maka ayah ini marah sangat kepada dia. Nauzubillah. Dia berkata kepada anaknya itu, engkau mati nanti kena dalam galori. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nauzubillah. Kata-katanya itu menjadi doa keburukan kepada si anak. Beberapa tahun kemudian dia pun dah terlupa, anak itu bertukar jadi baik. Dia pun berkhidmat kepada alim ulama yang ada di Yaman, bawa kereta untuk mereka, membantu mereka di sekolah. Yaman banyak ulama kan. Sehingga satu hari dia bawakan kereta untuk alim itu, kereta itu rosak tengah-tengah highway, tak terung, gelap waktu itu. Dia pun meminta keizinan untuk betulkan kereta itu. Dia baik dah. Rupanya doa bapak dia beberapa tahun lalu mustajab. Lori pun lalu, hentam langgar, mati dia. Bila hari kematian, adik-adiknya menangis semua, baru berubah jadi baik orang ini, keluarganya, ibunya. Nama ayah pun cakap, sebenarnya doa ayah itu, apa nak buat, dah tak boleh undur ke belakang. Apa dia? Ya, bukan dia yang baik. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau begitu keadaannya, Allah tidak akan mentaklifkan ke atas kita apa yang di luar kemampuan kita. Nak tarik balik? Boleh, doa ni boleh minta pada Allah. Minta ya Allah, aku minta ampun pada kau. So, itu kalau ada cakap macam tu, dia jadi macam bersumpah tau. So kena reverse balik dengan kafarah sumpah. Kafarah sumpah, fa'it'amu asyhadi masakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kisatuhum aw tahriru raqabatin faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam zalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum. Kalau berlaku keadaan seperti itu, kafarah kepada kata-kata kita berlaku dengan beberapa cara. Nombor satu, bagi makan kepada 10 orang miskin dengan makanan mengenyangkan. Yang kedua, bagi pakaian kepada mereka. Yang ketiga, membebaskan hamba saya memang dah tak ada sama sekarang. Yang keempat, puasa 3 hari berasingan, tidak bersama-sama pun,
Boleh hukumnya. 3 hari ya, 3 hari. Puasa 3 hari. Bukan 3 bulan. Baik. Jadi ini adalah perkara yang kita kena perhatikan. Maka ulama ini menulis dalam buku yang penting ini untuk memberitahu kita kemakbulan doa itu berlaku setiap waktu, maka jangan kita terlepas peluang. Sebagaimana kita kena rebut peluang kemustajaban doa ini yang diperuntukkan oleh Allah setiap hari, macam saudagar yang kaya ni tadi berniaga, maka kita juga kena pantau diri kita daripada melakukan perkara-perkara atau mendoakan keburukan kepada seseorang itu, kerana takut waktu itu pintu kemakbulan itu sedang dibuka oleh Allah. Faham? Nanti kita akan lihat dalam kitab ini beberapa perenggan menunjukkan Nabi bersabda, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Jangan mendoakan keburukan ke atas diri kamu, anak-anak kamu, harta benda kamu, kerana kamu tidak tahu mungkin waktu itu pintu kemakbulan sedang dibuka lalu dimakbulkan Allah. Macam cerita bapa yang mendoakan anaknya dilanggar lori tadi. Faham? Jadi ulama yang hebat ini, Ibnu Rajab Hanbali, menulis kitab ini bertujuan untuk kita baca dan jangan terlepas waktu-waktu itu. Kalau kita terlepas peluang merebut, membeli barang-barang yang penting, yang berharga pada harga yang murah, tentu kita rasa rugi, kan? Ini kan pula kalau kita terlepas peluang berdoa daripada Allah yang memiliki segala-galanya, kita patut rasa lebih rugi lagi. Faham? Tengok kewafatan. Beliau wafat pada bulan Rejab tahun atau 4 Ramadan tahun 795 Hijrah dalam kawasan kebun yang disewanya di Khumairiyah. Kemudian disalatkan pada keesokan hari. Beliau dikumikan di Babu Saghir bersebelahan dengan kubur Syekh Faqih Abu Faraj Abdul Wahid bin Muhammad Ash-Shirazi Al-Maqdisi, salah seorang penyebar mazhab Imam Ahmad bin Hanbal di Baitul Maqdis dan Damsyik, yang wafat pada tahun 486 Hijrah. Kita kalau nak meninggal dunia, boleh mewasiatkan kepada keluarga, tolong tanam saya di tempat sekian-sekian, asal saja tidak menyusahkan orang. Dan sebaik-baik adalah kita menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Kalau matinya di Mekah, tanam saja di Mekah. Kalau matinya Sarawak, tanam saja di Sarawak, tak payah bawa pulang. Emosi tidak boleh mempengaruhi hukum. Mungkin si isteri akan berkata, tolonglah bawa balik, nak tengok. Tetap wajib patuh kepada arahan. Tambahan pula kalau ia ada implikasi keuangan, takut-takut menyusahkan orang. Betul tak? Contoh, dia pergi ke Madinah, sebaik-baik tempat, wafat, tanamlah kat situ, apa pasal nak bawa balik pula? Lainlah kalau negara itu ada peraturannya menyusahkan, maka terpaksa dia bawa pulang lah. Kerana sunnah orang mati ni disegerakan penanamannya. Kalau dia orang baik, dia sudah tidak sabar-sabar nak bertemu dengan Tuhannya. Kalau dia orang tidak baik, maka orang kelilingnya sudah tidak sabar-sabar untuk tidak melihatnya lagi. Benar, Nabi bersabda, mustarihun wa mustarahun minhu. Orang yang berehat dan orang berehat daripadanya. Maka mereka bertanya, yang berehat tu kami faham Rasulullah, dia berehat, mana mati berehat, rest in peace. Tapi ini bagaimana boleh orang berehat daripadanya? Rasul kata, kerana dia orang jahat. Manusia semua gembira dengan penguya, mati juga si fulan, bagus, alhamdulillah, mati juga engkau. Begitu pandangan orang kepadanya. Berehat daripada kejahatannya itu sekalian manusia, sekalian binatang, dan sekalian tanam-tanaman. Nabi bersabda. Kan Nabi pernah hadir dalam satu kebun milik seorang Arab. Arab itu memikulkan ke atas untanya beban yang sangat berat, makannya sedikit. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Maka unta itu datang kepada Rasulullah, nangis dia. Rasulullah, dia cakap pada Rasulullah, orang ini bagi saya makan sikit, tapi kerjanya berat. Nampaknya binatang itu melaknat tuannya. Nampak kan? Maka Nabi berjumpa dengan tuannya, wahai sahabat,
Allah beri kepada kau kelebihan untuk memiliki unta ini, mengapa kau bagi dia makan sedikit, kerjanya berat? Dia mengadu kepada aku, kata Rasulullah SAW. Jadi dalam Islam begitu. Dan kalau ada mayat yang ada jenazah yang nak diselenggarakan, dah siap mandi, letak kat dalam masjid ini atau mana-mana masjid, contohnya pada hari Jumaat, kepada Tuan Imam lepas sembahyang Jumaat buatlah pengumuman terus, sidang Jumaat sekalian, kita ada jenazah untuk disembayangkan, jangan balik dulu, mari kita sembayang. Itu lebih aula daripada mereka berwirid panjang-panjang. Betul tak? Mana lebih utama, menyembahyangkan jenazah yang hukumnya wajib ataupun wirid lepas sembahyang yang hukumnya sunat? Kerana setengah masjid mungkin imamnya tidak sedar perkara ini. Lepas Jumaat tu diwirid panjang-panjang, orang semua dah balik. Akhirnya nak sembahyang jenazah tinggal berapa orang saja. Sayangnya kan kebaik kalau lepas sembahyang Jumaat itu dia abaikan wirid zikir, itu hanyalah perkara sunat. Disembahyangkan jenazah itu lebih baik. Nabi bersabda, kalau jenazah itu dihadiri oleh 3 saf ataupun lebih, itu ahli syurga itu. Doa orang berperanan untuk mengampunkan dosanya dengan izin Allah. Tolonglah buat sedikit perubahan. Kalau kita jadi AJK di mana-mana tempat, andai selesai sembahyang ada jenazah, tak payah wirid, sembahyangkan jenazah itu. Wirid semua orang masuk kereta, dia boleh sambung wirid tasbih, tahlil, takbirnya. Tapi mustahil dia dah masuk kereta, dia nak sembahyang gaib kepada jenazah itu lagi. Betul kan? Betul tak? Ya? Jadi ini satu peringatan yang penting. Ingatkan tuan-tuan imam kita, JK masjid kita buat perubahan sikit. Baik, Jadi diriwayatkan bahawa beliau pernah berjumpa dengan penggali kubur dan minta agar digali sebuah lahat untuknya di satu tempat. Selepas menggali, beliau turun dalam lahat itu baring, berpuas hati dengan galian itu. Beberapa hari selepas itu beliau pun meninggal dunia dan dikumikan di situ. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Ya, ada orang-orang saleh, pemimpin-pemimpin ini mengajak pekerja-pekerjanya lawatan wajib setahun sekali ziarah ke kubur. Ingatkan mereka macam mana banyak harta kita sekalipun, gaji kita sekalipun, ni tempat terakhir kita. Maka takut pekerja-pekerjanya berbuat kesalahan. Ya, salah seorang yang saya kenal ini seorang saudagar di kalangan tuan-tuan, mungkin saudara tuan-tuan agaknya, yang dulu memiliki highway Syapadu. Kabarnya pemilik syarikat ini dulu selalu bawa pekerja-pekerjanya pergi ke kubur. Tengok kubur, besok ni tempat kita, saya nak bumi kat sini, katanya. Saudagar ini kaya raya dia, tapi bawa pekerja-pekerjanya untuk mengetahui berapa kita bergaduh dengan orang, ambil hak orang. Ini akhir kita. Tak bawa semua tu akhirnya. Orang saleh bukan saja menyiapkan yang lahatnya, malahan kain kapannya pun dia dah beli. Dia sibuk dengan dunia, dia tengok kapan ni, ini pakaian akhir aku, dah siap jahit dah aku ni. Kan? Kita sibuk menempah baju raya. Dah tempah baju raya dah? 3 bulan lagi aja. Dia tak perasan kain kapannya lebih awal dia siapkan baju raya itu punya. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini adalah satu mukadimah yang penting. Barulah kita kenal orang, kita cinta dengan dia. Dia seorang ulama, menulis buku ini untuk siapa? Untuk dirinya. Kemudian baru difikir untuk kita. Orang-orang saleh macam beliau ni dikatakan bila menulis buku, nanti duduk memalam, duduk berfikir, termenung dia, buat buku ni kerana orang manusia ke kerana aku sendiri, kerana Allah. Andai dia menulis itu kerana manusia, besok dia ambilnya air, dijirusnya buku ini, hilang dakwah ni. Kadang-kadang orang seperti beliau ini menulis buku berpuluh-puluh kali, akhirnya barulah dia berani untuk terbitkan. Dia takut tidak ikhlas kerana Allah. Macam Imam Nawawi itu dikatakan dalam hidupnya sentiasa menulis banyak buku, tapi yang sampai pada kita hanya 1/3 saja, kerana dia takut apa yang ditulis itu tidak ikhlas, maka tak diterima oleh Allah. Seperti Imam Al-Mawardi, imam besar mazhab Syafi'i, yang mengarang kitab tafsir namanya An-Nukat wal Uyun.
Beliau itu mengarang banyak kitab, tapi sebelum matinya dia tahu dia nak mati. Orang-orang alim ni tahu dia nak mati. Jadi dia jumpa dengan muridnya paling akrab, dia berkata, nak, nanti kalau aku sakaratul maut, kau pegang tangan aku. Kalau aku pegang kuat tanganmu itu, ketahuilah olehmu, buku-buku aku tidak layak diterbitkan. Kau bakar semua buku yang aku tulis. Tapi seandainya kau pegang tangan aku, kemudian kau rasa aku lepaskan tangan kau cepat-cepat, maka ambillah peluang, sebarkanlah ilmu yang aku tulis. Si anak murid yang sangat karib ini menjadi takut yang amat sangat. Andai kalau berlaku yang pertama tu dia kena bakar karya gurunya, apa dia nak jelaskan pada keluarganya nanti? Apa dia nak cakap pada teman-temannya? Kenapa engkau buat kerja ni? Tuan gurunya masih hidup, tak bagi dia terbitkan bukunya. Tak bagi. Dia tulis banyak, dia tak bagi terbitkan. Maka pada hari yang nanti-nanti itu, anak murid pegang tangan gurunya, takut dia, menggigil dia. Apalah berlaku. Tiba-tiba tuan guru pegang, tuan guru lepaskan. Yakinlah dia bahawa dia tidak bergantung kepada manusia, dia nak jumpa dengan Tuhannya segera. Maka anak murid itu sujud syukur. Dia pun menerbitkan buku-buku Al-Imam Al-Mawardi selepas matinya. Maka inilah dia bicara tentang ikhlas. Maka Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali menulis buku ini kepada kita untuk kita ambil faedah daripadanya. Mari kita lihat masuk kepada topik yang pertama. Mari kita lihat sama pada muka surat apa ni? XVII. Berapa ni? 17 17 X adalah 10, V 5, II itu 2, mana? 17 Jumpa nampak? Ini kata-kata beliau. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih penyayang. Tiada taufik bagiku melainkan pertolongannya. Hanya kepada Allah aku bertawakal, kepadanya aku kembali. Segala puji bagi Allah yang maha menguasai. Jumpa? Betul? Jumpa? Yang maha mengalahkan. Kalau kita pergi ke Andalus, Spain, kita tengok kesan-kesan sejarah Islam yang tinggal di situ, semua tempat ditulis la ghaliba illallah, tak ada siapa yang mengalahkan melainkan Allah. Tapi datang Kristian merampas tanah itu daripada orang-orang Islam, dia terbalik kan. La ghaliba illallah tu ditulis atas besi kuat kan, dia terbalik kan. Kita nak baca kena terbalik kepala kita. La ghaliba illallah, tidak ada yang mengalahkan kamu melainkan Allah. Kuatnya semangat orang Islam di Spain itu, beraninya mereka, mereka sentiasa menang dalam pertempuran kerana mereka beriman dan dapat bantuan daripada Allah. So dia nak dikaitkan kemenangan semuanya daripada Allah. Jadi yang maha mengalahkan, maha perkasa, maha memaksa, maha penyayang, maha pengampun, yang membolak-balikkan hati dan penglihatan, mentakdirkan satu sebagaimana yang dia kehendaki, yang ditentukan olehnya, menggantikan malam dengan siang dan siang dengan malam, melabuhkan tirai malam lantas kegelapan menyelubungi demi keterangan menjadi tabir yang menutupi, menyinari cahaya siang hari, terpancar sinaran untuk bergerak dan bertibaran, menjadikan siang dan malam waktu beramal serta berusaha sedaya upaya mencari kemakmuran, memerintah matahari dan bulan beredar mengikut perhitungan dan ketetapan, meletakkan hukum putaran orbit yang beredar mengikut pusingannya, menjadikan siang dan malam sebagai petanda mengetahui waktu malam, hari, bulan dan tahun mengikut peredaran ini. Malam dan siang menjadi petunjuk untuk mengetahui waktu salat, zakat, haji, puasa dan berbuka. Itulah petanda yang ditetapkan bagi menyucikan diri dan ketentuan yang tepat daripada yang Maha Arif lagi Maha mengetahui, dan dialah pemilik kekuatan. Segala pujianku hanya untuk Allah, dan kemanisan dalam puji memujinya menambah dengan berulang kali memujinya. Bahkan aku bersyukur kepadanya, dan dia memuliakan siapa yang banyak bersyukur. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah.
hanya dia yang satu dan tiada sekutu baginya, kesaksian yang menyelamatkan penuturnya daripada kesyirikan dengan sebenar-benar pengakuan, sekaligus mengangkat martabat penuturnya di akhirat. Aku juga bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Wajah bulan purnama bercahaya bila dia gembira, lautan memegang janji sekiranya diarah mengeluarkan isi perutnya kepada siapa yang tidak takut akan kesempitan hidup. Agama Islam merupakan agama yang lurus serta terpilih. Allah mengangkat dengan mengutuskan agama untuk umatnya daripada dibelenggu dan diselimuti oleh dosa. Ingat baik tuan-tuan dan puan dimulai sekalian. Islam mempunyai rekod selama 1400 tahun. Semuanya documented, semuanya direkodkan lengkap. Kalau seseorang itu berkata universiti yang tertua dalam dunia, universiti di Bonn, Germany, di Perancis, di Sorbonne dan sebagainya, mereka berdusta sebenarnya. Kerana universiti yang pertama dibina ialah universiti Rasulullah di Madinah, yang mengeluarkan para sahabat di kalangan mereka mufassirin, muhaddithin, fuqaha, dan catatan-catatan itu sampai kepada kita. Di tangan ke tangan dituliskan. Mana ada orang menulis sebelum Islam? Mana ada orang menulis sebelum Islam? Maka ini satu kata-kata yang penting untuk kita faham. Seorang pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa mengajar muamalat. Hadir dalam kuliahnya itu beberapa orang bukan Islam, kerana muamalat sekarang jadi satu bidang komersial yang penting. Maka di kalangan anak murid itu mencabarnya dengan berkata, kenapa semua kod datang daripada Quran, hadis? Kenapa tidak ada Bible? Zaman sekarang semua orang nak berkata dia betul, kan? Profesor ini berkata, baik, saya dah mengajar muamalat ni 25 tahun. Saudara yang menjadangkan ada rujukan lain daripada Quran dan juga hadis Nabi, tolong bawa datang. Saya bagi tempoh seminggu, minggu depan bincang bentang ke depan. Cakap satu kuliah pun tak apa, saya pun nak dengar. Tiba minggu depan, mereka yang datang dengan idea itu berkata, kami jam, bagi kami lagi seminggu, tak jumpa. Minggu, 2 minggu tak datang juga, 3 minggu, sebulan. Akhirnya berkata, memang tak ada pun dalam Bible apa-apa kenyataan related kepada bisnes. Dalam kajian-kajian yang dibuat oleh Kristian zaman pertengahan, tak ada. Muamalat semua tak ada. Perniagaan tak ada. Yang ada cuma dalam Quran, dalam hadis saja. Jadi kita kena sedar bahawa Islam adalah satu cara hidup yang sangat lengkap, direkodkan. Kalau ada anak-anak kita yang mencabar fakta ini, katakan kepadanya, mana dapatan yang pertama ilmu di Harvard itu tahun bila ditulis, di Oxford itu bila ditulis? Cuba beritahu kat saya. Ya, maka Islam merupakan satu cara hidup yang lengkap, sempurna, semuanya dicatatkan, direkodkan. Tak ada yang lebih sempurna daripada Islam. Baik, dileraikan kunci hati, lantas disebarkan dengan ilmu kewibawaan, lalu tidak lagi mendengar perkara yang berat pada pendengaran. Selawat atas baginda dan ahli keluarganya yang sangat berani dan hebat. Juga diutuskan doa kepada para sahabat baginda yang berada di segenap pelosok negara bagi mencapai matlamat yang satu dan salam sejahtera buat semua. Baik, Allah berfirman, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang terang benderang, agar kamu dapat mencari kurnia daripada Tuhanmu dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah berfirman lagi, وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Baik, lihat pada muka surat XX1 21 21. Tengok saya langkah-langkah. Jumpa. Tengok, dikeluarkan oleh Ibn Abi Dunya Tabarani dalam satu hadis Abu Hurairah yang marfu' ya, bahawa utlubu al-khaira daharakum kullahu wa ta'aradu li nafahati rahmati rabbikum fa inna lillahi nafahatin min rahmatihi yusibu biha man yasha'u min ibadihi
wasalullaha an yastura auratikum wa yu'ammina rawatikum. Maksudnya, mintalah kebaikan dalam kehidupan seharian kamu seluruhnya, dan berusahalah untuk mendapat tiupan rahmat Tuhanmu. Sungguhnya bagi Allah tiupan rahmat yang dicurahkan kepada siapa yang dikehendakinya daripada kalangan hamba-hambanya. Mintalah kepada Allah agar menutup keaiban dan mententeramkan ketakutan kamu semua. Ni hadis penting untuk memberitahu kita pintu kemakbulan ini sentiasa terbuka sepanjang waktu, sepanjang hari. Jangan kita terlepas peluang-peluang tersebut. Baik. Dalam hadis riwayat Tabarani, hadis marfu' daripada Muhammad bin Maslamah, inna lillahi fi ayyamid dahri nafahatin fata'arradu laha fala'alla ahadakum an tusibahu nafhatun fala yashqa ba'daha abadan. Sungguhnya Allah memiliki tiupan rahmat yang dicurahkan sepanjang masa, sebab itu berusahalah untuk mendapatkannya. Moga-moga antara kamu ada yang mendapatkan satu tiupan rahmat, lalu selepas itu dia tidak sengsara lagi selama-lamanya. Ibu dimuliakan Allah sekalian, jangan penat berdoa, kerana doa kita dimakbulkan Allah dalam 3 bentuk. Imma an yu'ajjal lahu, wa imma yudakhar lahu fil ukhra, wa imma an yusaf lahu min as-su'i mislaha. Ada doa Allah bagi cepat, ada doa Allah tangguhkan kerana dia lebih mengetahui kesesuaian waktu dimakbulkan. Yang ketiga, Allah menghalang kita daripada satu musibah yang berlaku kerana doa itu, walaupun kita tidak minta. Kalau setiap kita minta dan dapat, maka jadi hantulah kita. Betul tak? Dan kadang-kadang ditangguhkan penerimaannya pada waktu yang lebih sesuai. Katalah seseorang anak, tuan-tuan perempuan ni belajar UPSR bersungguh-sungguh dia. Dia bercakap pada ayah dia kaya, ayah, saya kalau dapat 6A, ayah belikan saya Kawasaki Ninja 1000cc, boleh? Boleh, tuan-tuan? Tuan-tuan yang kaya-kaya ni, duit berjuta-juta, nak tak bagi kat anak kita? Dia pun umur 12 tahun, memang dia rajin belajar, badannya pun tegak, boleh tak kita beli? Tak sanggup kita, tuan-tuan. Nak, memanglah ayah tahu kau belajar sungguh nak, tapi kalau kau minta kasut bola, bolehlah ayah belikan. Kau minta motosikal macam ni, superbike ni, tak berani ayah nak. Ayah boleh belikan, kau beli, kau bawa macam pelesit lagi kat highway, aksiden mati nak. Ada kawan ayah tu, dia bawa motor superbike macam ni, laju sangat, dia masuk bawah lori, putus dua dia. Allah nak, ayah tak berani nak, janganlah kau. Memang ayah tak akan belikan kau, walaupun ayah mampu. Betul tak? Nanti kau lepas SPM, nanti ayah boleh fikirkan, beli kereta ke, beli apa ke, nanti lepas SPM. Betul tak? Maka begitu juga walillahil mathalul a'la. Allah ada kehebatan, keagungan, kebijaksanaan lebih daripada si bapa ni. Maka doa kita kadang-kadang ditangguhkan, tapi jangan berhenti berdoa. Betul tak? Dan ada kalanya doa itu menghalang kita, diberi kurniaan dalam bentuk halangan ditimpa musibah kepada kita. Pernah tak dengar satu peristiwa, orang ni pergi sembahyang subuh pagi-pagi. Orang lepas sembahyang subuh, semua orang masing-masing bising. Kenapa tuan? Allah, malam tadi rumah kena masuk pencuri, kena ikat pukul 4 pagi. Satu keluarga kena ikat. Allahu Akbar, na'udzubillah, kesian tuan. Apa tuan? Duit hilang. Tak apalah, nyawa selamat sudah, alhamdulillah, syukur. Kita balik rumah, isteri kita kata, bang, malam tadi pintu dapur tak tutup. Rumah jiran itu sebelah rumah kita. Pernah berlaku tak agak? Pernah berlaku tak tuan-tuan pada kita? Orang aksiden, punyalah cermat orang yang aksiden. Kita yang kadang-kadang tengah bawa kereta main handphone, selamat dengan izin Allah. Perasan tak? Dan kalau pergi ke hospital, lebih lagi menambah iman kita. Lawatilah orang sakit ke hospital. Kita pun melihat orang ni sakit, Allah, ujian bagi dia. Beberapa hari lepas, seorang sahabat hadir dalam satu program. Dia kata orang itu berkahwin, anaknya 6 orang, 6 OKU. Allahu Akbar, Masya Allah, ujian hebat. Tuan-tuan, perasan tak? Kenapa berlaku pada orang itu, tidak berlaku pada orang ini? Salah satu sebabnya kerana doa itu Allah tukarkan dalam bentuk keselamatan daripada satu ujian sebenarnya.
Jadi jangan penat berdoa. Doa itu sentiasa dimakbulkan dalam 3 style ini, 3 bentuk ini, sehinggalah seseorang itu berkata, aku dah penat berdoa tak dapat-dapat pun. Maka setika itulah doanya tidak lagi dimakbulkan. Maka jangan sekali-kali lidah kita berkata seperti itu, kerana pemberian di sisi Allah itu sangat luas. Allah lebih mengetahui kelayakan, bentuk, reward, balasan pemberian untuk si hamba itu. Faham? Saya pergi ke Mekah, ini cerita sangat baik. Dalam Masjidil Haram di Mekah itu, jumpa dengan seorang bersembang saya lepas kuliah tuan guru tu, lepas isyak dia ajak saya bersembang. Dia kata dia dah duduk kat Saudi 10 tahun. Oh, lamanya 10 tahun. Apa buat kat sini bang? Umurnya sudah 55. Kalau kat Malaysia dah kena pencen dia. Saya datang sini umur saya 44 Ustaz, ikut isteri. Saya jadi peneman isteri saya. Iaitulah isteri saya ni, saya nak jumpakan dengan Ustaz. Kami pun berjumpa, dia pun cerita. Dulu masa umur dia 14 tahun, 40 tahun lalu, dia berdoa dengan Ustaz tu, cerita kepentingan sembahyang sunat duha. Budak perempuan umur 14 tahun ni dengar Ustaz tu cakap, itu yang dia amalkan. Sembahyang fardu dibuat, duha kalau dia tak uzur dia buat. Doanya 3 dalam sembahyang duha. Ambil ibu-ibu, besok ajar pada anak-anak, adik-adik kita ke siapa ke. Doa saya yang pertama ni, kakak ni cerita. Pertama saya doa, ya Allah beri kepada kami kesihatan, keselamatan dan penyakit-penyakit bahaya saya, ibu bapa saya. Nombor 2, minta pada Allah dapat suami yang saleh. Umurnya baru 14 tahun budak perempuan ni, pada masa dia berdoa mula-mula tu. Yang ketiga, dia berdoa pada Allah nak dapat kerja dekat dengan Masjidil Haram. Sebab dia keluarga susah, dia tengok orang pergi umrah, pergi haji, hibah hatinya, dia nak pergi haji, tentu tak ada duit. Budak perempuan ini akhirnya jadi nurse. Belajarnya tak pandai. Dia kata berasa dia tak pandai belajar. Jadi nurse penat. Hari raya pun kena bekerja, bertugas. Akhirnya lepas 10 tahun, 15 tahun kerja jadi nurse, mohon pada Allah, ya Allah nak tukar profession jadi pensyarah. Kalau dia kolej swasta perlukan cikgu, maka dia dapatlah bertugas satu kolej jadi pensyarah kat situ dalam bab nursing. Tapi kolej itu tak bertahan lama, terpaksa tutup fakulti itu kerana tak ada sambutan yang baik. Maka dia serapkan jadi administrator, perempuan ni. Tapi masa dia jadi nurse, jadi pensyarah itu, dia sempat present satu paper dengan anak-anak muridnya tentang menangani stres dalam kehidupan seorang muslimah. Dia buat kajian, baca dengan anak-anak muridnya, budak kolej itu kan. Dia jumpa satu fakta bahawa kalau orang itu susah hati, selalulah baca surah Yusuf. Kerana surah Yusuf menceritakan kehidupan Nabi yang penuh dengan stres kerana hilang anaknya 28 tahun kemudian baru jumpa semula kan. Namanya Yusuf itu, surah Yusuf itu. Dibacanya, dia pun present cari fakta-fakta, minta ustaz-ustaz yang dekat situ bagi idea. Dia present paper dalam bahasa Inggeris. Papernya itu pendekkan cerita sampai ke Dubai, sampai ke Saudi. Dan Saudi panggil dia, nak tak jadi nurse kat Jeddah? Oh, nurse tak mau. Walaupun gajinya beribu-ribu, tak mau. Akhirnya universiti di Jeddah itu panggil dia interview. Dia nak pergi, duit tiket pun tak ada. Susahnya hidup kan, nak pergi tiket, duit tak ada. Sebaik abang iparnya baik, bagilah dia pergi suami isteri buat umrah sekali. Pergi, melekat terus. Sekarang dah 10 tahun duduk kat sana. Dia berkata, dia berdoa umur 14 tahun, makbulnya 44 tahun. Berapa tahun berdoa? Berapa tahun? 30 tahun. Bukan 3 tahun, 30 tahun. Alhamdulillah Ustaz, kerja kat sini seronok, pendapatannya bagus. Setiap hari pergi ke universiti, makannya percuma, banyak orang kaya-kaya bagi makan. Jalan kaki pergi ke college. Tiap-tiap hari Khamis nanti universiti tanya, nak pergi Madinah ke nak pergi Mekah? Ada hotel provided. Pergi sana percuma, duduklah beberapa hari tu. Jumaat, Sabtu balik ke universiti, Ahad mengajar balik. Tiap-tiap hari ada orang bagi makan. Orang Arab suka berderma Alhamdulillah Ustaz, pendapatan saya selama 10 tahun kat sini sama dengan 100 tahun kalau saya hidup. Dia gurau dengan saya, tak usik gajinya. Kerana
Cari makan percuma, duduk percuma, pergi universiti percuma, pergi Mekah Madinah percuma. Tapi ingat Ustaz, sampaikanlah kepada semua muslimah yang rasa tertekan di luar, Allah sentiasa bersama kita Ustaz. Allah mendengar mintaan kita. Allah akan beri bila kita benar-benar layak Ustaz. Ya Allah, dia jadi ustazah pula kepada saya. Subhanallah, Masya Allah. Dan saya ceritakan cerita ni, andailah dia dengar, itulah dia gembira. Dia kata, Ustaz, ceritalah Ustaz kepada semua orang, biar mereka ambil pengajaran. Saya bukan orang hebat, tapi pengalaman peribadi saya. Orang ini bercerita. Maka ibu-ibu, perempuan, sehari jangan penat berdoa. Jangan penat berdoa. Berdoa, bercakap dengan Allah dengan bahasa yang paling mudah. Aku engkau, aku hamba-Mu wahai Tuhan. Aku banyak dosa wahai Tuhan. Kita belajar dalam hadis-hadis sahih tentang buat taubat. Allah lebih gembira kepada seorang yang bertaubat itu sebab melakukan dosa, lebih daripada gembiranya seseorang yang berada di padang pasir yang luas itu, membawa untanya dengan muatan makanannya itu. Lantas dia pun penat, dia baring, dia tidur, dia ikat unta. Dia bangun di tidurnya, unta itu sudah ahlan wa sahlan wa jalan. Maka bayangan kematian pun ternampak di depannya. Betul kan? Padang pasir, mana ada orang? Unta itulah kenderaan, unta itulah minuman, unta itulah makanan. Kat situ semua. Dia pun duduk termenung, mati aku kat sini. Tak nampak, tengok unta cari-cari tak jumpa. Macam mana nak buat ni? Dia pun duduk berdoa Allah. Tiba-tiba unta tu datang. Unta tu balik pada dia. Oleh kerana terlalu gembira, dia berkata, apa dia kata? Apa dia kata? Kak apa? Ya Allah, ingatlah Kak, alhamdulillah. Ya Allah, syukurnya. Akulah Tuhanmu, Engkaulah hamba-Ku, ya Allah. Dia terlalu gembira, terbalik dia pakai ayat itu. Betul tak? Ya Allah, Engkaulah hamba-Ku, akulah Tuhan Kau, ya Allah. Aku gembira sangat, ya Allah, Engkaulah hamba-Ku, akulah Tuhanmu. Terbalik dia cakap. Dia tak bersalah, dia tak berdosa, dia terbalik, dia terlalu gembira. Allah geli hati mendengar kata-katanya itu. Allah gembira dengar kata-katanya itu. Allah dalam hadis sahih mengatakan Allah gembira dengan kata-katanya itu. Faham? Tapi Allah lebih gembira terhadap seseorang yang melakukan dosa dan dia kembali pada Allah, bertaubat, minta kepada Allah. Macamlah seseorang anak buat salah pada ibunya. Pagi dia bergaduh dengan ibu dia. Ibu dia marah, ibu dia pusing telinga dia. Dia pun merajuk, lari keluar daripada rumah, hilang, satu hari hilang. Betul tak? Main dengan kawannya, makan, ibunya pun, zaman dulu mana ada telefon. Betul tak? Ibu penuh, mana pergi anak aku ni? Ujung pantai pergi, ujung kampung, hilang. Maghrib, matahari nak terbenam, mana dia pergi budak ni? Dia tidur di pantai ke? Mana dia pergi? Balik ke rumah. Cerita dulu ni Kak, bukan cerita sekarang, hanya dulu. Betul tak? Balik ke rumah, dia nak masuk rumah, dia malu. Tadi kena piar telinga ibu, betul tak? Dia pun duduk kat tangga tu, dia kuis pintu tu, kerak. Mak dia dalam rumah, apa ni, kucing ke kat luar? Mak dia kata, Allah anakku. Mak dia lupa kesalahan pagi tadi, betul tak? Allah punya penyayang kepada manusia yang bersalah lebih daripada ibu yang sayang anak dia hilang seharian itu. Macam tu disebut di Imam Ghazali. Maka kita dalam bab macam ni kena baik sangka dengan Allah. Jangan seseorang kita mati melainkan dia mesti baik sangka dengan Allah. Faham? Ini maksud si penulis. Baik. Sekarang kita pergi pada bab nombor 1. Pergi masuk pada bab muka surat 2. Saya nak langkah-langkah je sebab buku ni senang, boleh baca sendiri. Nanti saya ijazahkan seperti saya belajar pada guru saya, balik nanti baca sendiri. Kerana dia tak susah. Alhamdulillah, bahasanya mudah. Imam ini seperti Imam Nawawi juga dalam mazhab Syafi'i, imam hadis, imam fiqh. Dia punya tulisan dia senang faham, senang baca. Baik. Lihat kita sikit saja lagi. Muka surat 2. Imam Ahmad, Tirmizi, Ibn Hibban dan sahihnya menurutkan sebuah hadis daripada Abu Hurairah. Beliau berkata, Kulna ya Rasulullah, ma lana ila kunna indaka rakkat qulubuna wa zahidna fid dunya wa kunna min ahli al-akhirah fa idza kharajna min indika fa anasna ahlana wa shamimna auladana ankarna anfusana. Apa katanya? Wahai Rasulullah,
Kenapalah kami begini ya Rasulullah? Ketika kami bersama denganmu, hati kami lembut, kami bersifat zuhud pada dunia, kami menjadi kalangan ahli akhirat. Tapi bila kami meninggalkanmu, kami berseronok dengan isteri kami, pasangan kami, mencium anak-anak kami terlupa semua yang kami buat denganmu, wahai Rasulullah. Betul tak? Dalam majlis ini semua baiknya. Balik ke rumah kan? Ubah, baik. Rasulullah bersabda, sekiranya kamu beridam meninggalkanku dalam keadaan tersebut, nescaya para malaikat akan menziarahi kamu di rumah kamu masing-masing. Jika kamu tidak pernah melakukan dosa, maka Allah pasti mendatangkan generasi baru hingga mereka melakukan dosa, lalu dimengampunkan mereka. Ni Nabi sebut realistically bahawa dalam hidup ini kita bukan malaikat. Memang kita melakukan dosa, faham? Tapi hendaklah bertaubat pada Allah. Kalau kita tidak melakukan dosa, Allah akan menghapuskan kita dan menggantikan kita dengan satu golongan yang melakukan dosa dan kemudian bertaubat pada Allah. Apa Nabi nak sebut kat sini? Nabi nak nyatakan memang dalam hidup ni ada macam-macam bahagian. Ada waktu kita gembira, ada waktu kita sedih, ada waktu kita ingat Allah, ada waktu kita terlupa Allah. Tapi bila terlupa tu, mau lekas ingat Allah balik semula. Faham? Itu sebab bila turun ayat daripada surah Yusuf, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man taba'ani, Nabi lukis macam ni ibu-ibu. Saya tunjuk kat sini. Nabi tunjuk satu garisan. Tunjuk. Ni garisan. Ni apa ni? Garisan lurus. Ini permulaan hidup. Namanya permulaan hidup. Badul hayati. Ini al-khitam. Al-maut. Betul tak? Nabi tunjuk ni garisan lurus yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Nabi tunjuk, Nabi ambil kayu, Nabi gariskan, tunjuk macam ni. Ini garisan lurus lebih kurang lah. Garisan lurus kata ahli fizik adalah jarak yang paling dekat di antara dua titik, bukan? Jarak yang paling dekat di antara dua titik. Tetapi dalam kehidupan ni kadang-kadang kita melencong. Nabi tunjuk jalan macam ni. Nampak? Sini. Nabi tunjuk panjang-panjang macam ni. Kadang-kadang orang itu beramal ibadat, solat, agama, okey semua. Dia pergi universiti ke luar negara, dia melencong. Betul tak? Ada orang itu bagus pendidikannya, agamanya, tapi dia dah sampai kat sini, masuk politik, ke sini pula perginya. Contoh. Jangan marah lah, contoh. Jadi apa sahaja keadaan kita, bila kita turun daripada track ini, kena balik semula dengan taubat ke tempat asalnya. Kerana walaupun ini cuma 1 degree contohnya, tetapi bearing ini tidak akan bawa kita ke akhirat kat sini. Faham? Macam tu Nabi tunjuk sallallahu alaihi wasallam. Logik tak? Dan ingat, yang kanan ini jalan kebaikan, tetapi dalam kebaikan itu kita disesatkan oleh syaitan. Jalan kiri ini memang sah-sah jalan kesesatan. Saya bagi contoh, kita nak raya korban nanti, maka ada orang bertugas menjaga bahagian sembelihan, order lembu dan sebagainya. Betul tak? Asalnya dia baik untuk bantu jemaah, tapi meetingnya sampai larut malam bersama isteri orang. Betul tak? Nanti bila dia beli unta pula, beli lembu, pengedar lembu tu bagi komisen pula kepada dia. Dan niat dia pun dah menyeleweng. Saya tak masukkan siapa, tapi dalam buat kebaikan itu kadang-kadang kita jangan lupa syaitan menarik kita. Ini bagus, ini betul, tapi dalam buat itu kita disesatkan oleh syaitan. Dengan sebab itu setiap kali kita turun daripada landasan, balik semula secepat mungkin. Ibarat kita daripada destinasi yang pertama nak ke Johor Bahru ini, kita mungkin penat dalam perjalanan turun ke RNR, balik semula, naik cepat-cepat balik semula. Kalau kamu kekal di situ, kamu tak akan sampai kat sini nanti. Maka inilah maksud penulis lagi, sesuai dengan apa yang dimaksudkan Nabi SAW. Okey? Jadi jangan rasa hairan dalam kehidupan. Kadang-kadang kita terpesong niat, tapi leka-leka kembali pada Tuhan. Kerana itulah resamnya manusia. Dia tidak akan maksum. Dia tidak maksum. Dia ada kelemahan. Ustaz ke, orang biasa ke, ulama ke, mereka akan ada kelemahan. Maka kelemahan itu leka-leka kembali pada Allah dengan taubat. Baik.
Saya tak nak pergi panjang. Boleh kita pergi kepada amalan bulan Sya'ban, muka surat 189. Saya nak ajar tuan-tuan metod dia. Saya bagi kunci. Nanti dengan kunci tu ibu-ibu tuan-tuan boleh buka sendiri buku ni. Tengok surat 189, pada menyatakan kelebihan bulan Sya'ban. Ni contoh bulan Ramadan kita dah tahu banyak kelebihan ada dibahaskan di sini. Tengok muka surat 189, 190. Jumpa. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai hadis Usama bin Zaid, Nabi berpuasa selama 4 hari secara berterusan hingga kami menyangka baginda tidak berbuka. Baginda berbuka selama 4 hari seolah-olah baginda tidak berpuasa kecuali 2 hari dalam seminggu. Sekiranya keduanya jatuh pada hari rutin berpuasa, maka baginda puasa pada hari-hari itu. Setengah ulama mengatakan Nabi puasa 15 hari bulan Sya'ban. Setengah mereka mengatakan puasa 1 hari, buka 1 hari. Okey. Baginda tidak berpuasa pada bulan-bulan lain hingga baginda puasa bulan Sya'ban. Aku berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya Tuhan berpuasa seolah tidak akan buka, dan Tuhan buka seolah tidak akan puasa kecuali pada 2 hari. Jika kedua-dua hari itu jatuh kebiasaan Tuhan puasa, maka Tuhan akan berpuasa pada hari-hari itu. Jadi ini bukti dari sudut hadis galakan untuk puasa bulan Sya'ban bukan keseluruhannya. Kalau seseorang itu merasakan dia berbuat cara Rasulullah dan dia berpuasa Rajab, Sya'ban dan Ramadan, sebenarnya dia tidak ikut Rasulullah, kerana Rasulullah hanya berpuasa sebilangan besar hari bulan Sya'ban, bukan kesemuanya. Ini bahasan ulama hadis. Kalau orang lain mengatakan ada hadis lain daripada ini, ayo buktikan kepada kita. Ikut-ikut tak mau. Kita nak jadi orang belajar kan. Okey, lihat. Saya buka muka surat pada muka surat sama, dan kita tengok bab nisfu Sya'ban, muka surat 209. Tengok 209. Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah dan Ibn Hibban dalam kitab sahihnya serta Hakim meriwayatkan daripada hadis Al-A'la bin Abdurrahman, Al-A'la bin Abdurrahman, bukan A'la, Alauddin, Ala ni ain. Orang Arab kalau sebut Hamzah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu Hamzah. Ala nama perempuan, Ala nama lelaki. Macam mana tu Ain dengan Hamzah beza. Kan dalam surah Rahman tu Allah ulang banyak kali, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ala itu jamak kepada ala, ni'am, nikmat. Tapi kalau ala, ain, lam, alif, hamzah, Alauddin contohnya nama orang, itu ain, itu lelaki. Tapi kalau ala dalam surah Rahman itu nama orang perempuan dalam penggunaan bahasa orang Arab. Faham? Ain laki, hamzah perempuan. Bunyinya lebih kurang sama. Baik. Dalam hadis ini Nabi bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu hatta Ramadan." Bila masuk separuh bulan Sya'ban jangan puasa lagi hingga masuk Ramadan, pesan Nabi. Ulama berselisih tentang kesahihan hadis ini dan juga hukum beramal dengannya. Dari aspek sahihnya, ulama mensahihkannya melebihi seorang, antaranya Tirmizi, Ibn Hibban, Hakim, Tahawi dan Ibnu Abdul Bar. Terdapat ulama yang lebih agung, lebih alim daripada mereka yang membincangkan mengenai berkata bahawa hadis ini munkar. Antara ulama tersebut Abdul Rahman bin Mahdi, Imam Ahmad, Abu Zur'ah Razi dan Al-Athram. Imam Ahmad berkata Al-Ala tidak meriwayatkan hadis yang lebih munkar daripada ini. Beliau menyangkalnya dengan hadis lain, la taqaddamu Ramadan bi sawmi yawmin aw yawmain. Jangan kamu berpuasa mendahului puasa Ramadan dengan sehari atau 2 hari. Hadis ini memberikan kefahaman harus mendahului puasa Ramadan dengan puasa yang melebihi 2 hari. Jadi maknanya hadis yang mengatakan masuk separuh Ramadan Sya'ban itu tak boleh puasa, hadis itu mungkar. Ada bukti menunjukkan Nabi berpuasa sampai ke hari-hari terakhir Sya'ban, meninggalkan 2 hari sebelum Sya'ban saja Nabi tidak puasa. Faham? Okey. Cuba lihat
Muka surat 212. Saya nak berhenti kat sini. 212. Jumpa? Ketika kemuliaan malam nisfu Sya'ban telah masyhur di kalangan masyarakat, orang ramai berbeza tentang perkara itu. Ada yang menerima dan sependapat dengan mereka, antaranya kumpulan di kalangan ahli ibadah penduduk Basrah dan juga selain mereka. Terdapat juga yang ingkar padanya, iaitu kebanyakan ulama Hijaz. Hijaz ni makna Mekah dengan Madinah. Antaranya ialah Atta' dan juga Ibnu Abi Mulaikah. Abdurrahman bin Zaid Asam menukilkan ulama Madinah dan kata-kata mengikut Imam Malik. Yang lain berkata itu semuanya adalah bid'ah. Ulama Syam bersisih terdapat cara untuk menghidupkan malam itu kepada dua pendapat. Yang pertama, sunat menghidupkan malam itu secara berjemaah di masjid. Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amir lain memakai baju yang cantik, memakai minyak wangi, bercelak, seterusnya melakukan ibadah pada malam itu. Ishaq bin Rahuyah bersetuju dengan pendapat itu, mengatakan bahawa itu dilakukan secara berjemaah dan bukan perkara bid'ah. Ini adalah dinukilkan oleh Harb Al-Kirmani dalam kitab Masail. Yang kedua, makruh berhimpun pada malam itu sama ada untuk sembahyang, ceramah dan doa. Namun tidak makruh jika seseorang itu melakukannya seorang diri. Ini kata-kata Imam Auza'i yang merupakan seorang ulama yang hebat di Syam dan merupakan pendapat yang paling hampir dengan kebenaran, kata Ibnu Abil Bar. Jadi menghidupkan malam ini, kalau kita melakukannya secara bersendirian, lebih baik daripada melakukannya secara berjemaah. Ini kata Imam Auza'i. Imam Auza'i ni dulu dia ada mazhab namanya mazhab Auza'i. Tapi mazhab ini hilang dalam lipatan sejarah. Dan Imam Syafi'i mengatakan bahawa di antara ulama yang aku kesal tak dapat berjumpa dengannya ialah Imam Auza'i. Imam Auza'i ni seorang ulama yang kaya. Dia hidup sezaman dengan Imam Malik. Jadi diriwayatkan daripada Umar bin Abdul Aziz bahawa beliau menulis surat kepada pekerja di Basrah, hendaklah kamu berjaga-jaga dengan 4 malam setahun kerana Allah memenuhkannya dengan rahmatnya. Yang pertama, malam awal Rajab. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, malam Idul Fitri. Yang keempat, malam Idul Adha. Ini di samping malam Qadar lah. Malam Qadar tu kita tak tahu bila kita menghidupkan 10 yang terakhir itu. Tapi malam-malam yang kita tahu ini kita jangan abaikan, kata Umar bin Abdul Aziz. Siapa Umar bin Abdul Aziz ni? Muslimat semua. Siapa dia? Umar bin Abdul Aziz, cucu Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an. Beliau ni khalifah yang sangat baik, wara', saleh. Pemerintahannya cuma 2 tahun saja. Umar bin Aziz inilah yang telah mengisytihadkan makam Nabi itu untuk dibuat 5 penjuru. Digunakan batu yang sama dengan batu Kaabah, warna hitam, membuat dindingnya. Lepas Aisyah radhiyallahu anha wafat, tanah itu diserahkan kepada khalifah Islam. Maka kemudian datang Umar bin Aziz. Selepas itu beliau telah menjadikan makam Nabi itu, rumah Aisyah itu, penjurunya dijadikan 5. Batunya sama dengan Kaabah. Buat apa dibuat 5 penjuru? Kalau dibuat 4 penjuru, nanti orang jadikan dia Kaabah yang kedua pula. Faham? Hari ni pun kalau kita pergi tengok ada bangsa-bangsa tertentu tu, dia pergi menghadap ke makam Nabi itu. Tak salah pun, tapi lebih baik menghadap ke kiblat. Kalau betul-betul makam tu berada depan kita, tak mengapalah, kita tak boleh elak lah. Tapi kalau kita berada di tempat lain, jangan menghadap ke makam itu, menghadap ke kiblat dalam berdoa. Faham? Jadi Umar bin Aziz ini seorang khalifah yang sangat hebat. Dia ni mujtahid, dia ni orang alim yang hebat. Dia berijtihad bahawa makam Nabi itu kena buat 5 sudut. Kalau buat 4 sudut, nanti orang ingat dia Kaabah pula. Jadi beliau adalah orang yang bukan calang-calangnya. Maka pesan dia ini adalah betul dan benar, dan kita kena buat. Apa 4 malam ni tadi? Awal Rajab, nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, dan malam-malam Qadar. Ini dia tak sebut sebab kita tak tahu malam apa kan. Tapi malam yang spesifik ni adalah 4.
Apa nak buat malam ni? Bertaubat, berdoa, baca Quran, sembahyang sunat dan sebagainya. Baik, muslimat yang hati ini kasih-kasihan, demikianlah buku yang hebat ini. Saya tak mampu nak baca keseluruhannya. Kalau ada peluang nanti kita sambung pada waktu lain. Jadi ibu-ibu, perempuan, muslim-muslimat yang mulia sekalian boleh baca buku ni sendiri, kerana metodnya senang je. Dia bawa pada kita tajuk itu, dia terus bagi huraiannya.